Dalam kelam malam, dengan hanya bercahayakan sebuah pelita, Sabri sedang bersila dengan hanya berseluar pendek, berlengging tak berbaju di ruang tamu rumah dia. Kepalanya digerakkan ke kiri dan ke kanan. Mulutnya tak henti-henti membaca ayat yang tidak difahami bahasa dia. Ayat itu seolah-olah macam mantra yang dibacakan dengan nada yang amat menyeramkan. Lalu, muncul kepulan asap yang sedikit demi sedikit membentuk menjadi seorang perempuan cantik yang berpakaian seperti seorang bangsawan dengan sanggul lintang. Sanggul yang menjadikan pakaian turun-temurun wanita Melayu Melaka. Dia bersimpuh di hadapan Sabri. "Hei, mana isteri aku?" Isteri kau tak mungkin datang malam ni. Ada bahaya yang sedang datang kemari." "Hei, kau tahu tak aku siapa?" Dan masa Sabri nak bangun, namun dia dihalang. Kau tak perlu risau. Benda ni semua dah diuruskan. Malam ni kau buat macam biasa je. Seperti tak ada apa yang berlaku. Arah perempuan tu. "Habis tu, isteri aku mana?" Dia tak akan datang. Aku yang menyuruhnya supaya tak hadir. Ancaman yang datang ni bukan kepalang. Kau harus bersabar dulu. Belum masanya lagi untuk kita melawan. Dan masa ni, Sabri angguk faham. Tapi hati dia ni membentak. Dia tak puas hati. Namun, dia mesti menurutkan segala perintah dari Kesuma Ikal Mayang ni. Ya, itulah nama wanita yang bersimpuh dekat depan dia. Dan secara tiba-tiba, Sabri tumbuk lantai rumah dia ni. "Habis tu, apa benda yang aku kena buat sekarang ni?" Dan dalam masa yang sama, Kesuma Ikal Mayang menyeringai. Seperti yang aku katakan tadi, buat macam biasa je. Seperti tak ada apa-apa yang terjadi. Mereka telah aku uruskan. Kau sabar sikit. Kau kena bersabar. Masa tu, dengus Sabri kegeraman. Pak Yus menampar nyamuk di leher dia. Laluan untuk pergi ke rumah Sabri ni merintasi jalan kampung dengan kiri dan kanannya penuh dengan semak samun. Tak ada lampu jalan menerangi jalan diorang ni. Senyap, sunyi. Hanya bunyi unggas yang menghuni suasana sepi malam beserta lampu suluh yang menyuluhi jalan. Alang. Pak Usop. Dekat situlah rumah dia. Masa tu, Pak Yus tunjuk ke arah rumah yang berjarak 20 meter yang sepertinya telah ditinggalkan lama. Tok Alang terus memberi isyarat supaya Pak Yus berundur. Dia terus berdiri di hadapan sambil memulut tubuh menghadap ke arah rumah. Dan masa ni mulut Tok Alang terkumat kamit, seolah-olah membacakan sesuatu. Dilelapkan matanya, dia cuba merenung menggunakan mata makrifatnya. Seketika kemudian, Tok Alang menarik nafas panjang. Dan dia berpaling ke arah Pak Usop dan juga Pak Yus. Yus, Usop, menurut firasat kita ni, adalah bahaya jika Pak Yus terus berada dekat sini sebenarnya. Kita dapat rasakan ada sesuatu yang jahat yang ada dekat dalam rumah tu. Dan masa tu Pak Yus memandang ke arah Pak Usop. Sebenarnya, kedatangan kita ni memang tak akan disenangi oleh apa yang ada dekat dalam rumah si Sabri ni. Kita ni ibarat ancaman bagi diorang. Tok Alang, jadi kita kena buat apa ni Tok Alang? Pak Yus tanya. Pak Yus boleh terus pulang. Tunggu kami kat rumah aja ya. Jadi dengan berat hati Pak Yus mengangguk faham. Dan sebelum beredar, Pak Yus sempat tinggalkan pesanan. Tok Alang, Pak Usop, kamu berdua ni hati-hatilah ya.
Yelah, janganlah risaukan kami. InsyaAllah tak ada apa-apa. Usop, mana garam yang aku suruh kau bawa tadi? Minta Tok Alang. Lalu Pak Usop pun menghalakan sebungkus garam yang dibawa sebagai bekalan tadi. Dan Tok Alang menyeluk tangan dia dan keluarkan kembali bersama segenggam garam. Usop, jom. Tak payah dah kita pakai lampu suluh dah ni. Ya. Jadi lampu suluh dimatikan dan Pak Usop mengekori daripada belakang. Dan mereka meredah kawasan rumah yang telah meninggi semua dia. Seluruh kawasan rumah telah dipenuhi oleh lalang. Mereka berjalan dengan hanya dibantu oleh sinaran rembulan. Baru beberapa tapak mereka melangkah, tidak semena-mena keadaan sekeliling menjadi gelap gelita. Bunyi unggas hilang secara tiba-tiba. Dan masa tu, Tok Alang menoleh ke belakang. Pak Usop tidak kelihatan. Dan masa tu Tok Alang hanya tersenyum. Ada benda yang nak mainkan aku ni. Dan secara tiba-tiba, muncul satu lembaga merayap di lantai yang badannya dipenuhi dengan lumpur. Muka dia amat menggerunkan. Dan di kepalanya penuh dengan ulat tokak. Jembalang tanah. Engkau nak uji aku ke ni? Tanya Tok Alang sambil berdiri memeluk tubuh dia sendiri. Jadi lembaga tu bangkit seperti sedang bersedia untuk merekam. Kau fikir kau handal? Aku tak handal. Tapi secara jujurnya aku tak takutkan kau langsung. Dan secara tiba-tiba lembaga tu lesap. Tok Alang membuka kekudanya. Di tangannya masih tergenggam erat garam. Dan tak semena-mena pergerakan Tok Alang seperti dikunci. Kakinya sedikit demi sedikit terbenam ke dalam tanah. Rupa-rupanya lembaga tadi dah bertenggek dekat atas bahunya dan kedua belah tangannya memaut pada leher. Sekarang macam mana? Masih tak takut dengan aku ke? Dan Tok Alang hanya tersenyum. Jembalang, aku datang bukan dengan niat nak mengganggu. Aku datang dengan niat untuk menyiasat. Tapi jika kau menjual, aku tak kisah untuk membeli. Ujar Tok Alang. Lalu sedikit demi sedikit dari arah hadapan muncul seekor harimau yang setinggi manusia dengan mukanya yang amat bengis. Air liur dia meleleh seperti sedang kelaparan. Dan secara tiba-tiba harimau tersebut menerkam ke arah lembaga tu. Kepala lembaga itu dibaham lalu dikitai ke kiri dan ke kanan dengan ganasnya. Dan selepas puas mengitai, lembaga itu dihumban hingga berguling di hadapan Tok Alang. Dan lembaga itu mengerang kesakitan. Kau takkan boleh menang. Engkau takkan boleh menang. Aku dah cakap dah tadi. Aku datang bukan aku nak menang. Aku cuma nak hapuskan makhluk yang mengganggu anak cucu Adam. Jadi pada waktu itu, Tok Alang mendekatkan genggaman garam ke mulut dia. Dibacakan sesuatu, lalu dilemparkan ke arah lembaga itu. Dan secara serentak, lembaga tersebut menggelupur seperti cacing kepanasan, berguling-guling dan badannya mengeluarkan asap. Kesayuan daripada bunyi erangan mampu menderikan bulu roma sesiapa saja yang mendengar dia. Dan sedikit demi sedikit lembaga tu hilang daripada pandangan.
Dan Tok Alang menghampiri harimau tersebut. Dia merapatkan dahinya hingga bertemu dahi. "Terima kasih Datuk Panglima. Kau dah boleh pergi sekarang," ujar Tok Alang. Harimau tu berpusing lalu berjalan hilang ke dalam kegelapan. Dan secara tiba-tiba, "Alang! Alang! Alang, kau ni kenapa, Lang?" Pak Usup menggoyangkan bahu Tok Alang. Tok Alang membuka mata dia dan dia memandang ke arah Usup. Mereka masih lagi berdiri dekat tempat yang sama. "Alang, kenapa dengan kamu ni, Lang? Ha? Tiba-tiba je kamu ni berdiri tegak." "Dia orang dah tahu kedatangan kita malam ni dan aku telah diuji sebenarnya." Dan secara tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Kelihatan Sabri yang masih berlengging dan berseluar pendek keluar ke serambi lalu duduk di atas tangga. "Assalamualaikum pakcik berdua. Marilah naik ke rumah. Kenapa jauh sangat tu?" ujar Sabri dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Pak Usup menoleh ke arah Tok Alang. Dia menantikan apa tindakan sahabatnya tu. Jadi tanpa banyak bicara, Tok Alang terus berjalan menuju ke serambi rumah. Pak Usup pula menegur Ailio dia. Maka terpaksalah dia mengikuti daripada belakang. Sabri terus berdiri, manakala Tok Alang masih lagi berada di kaki anak tangga. Dia terus turun lalu menghulurkan salam. Jadi Tok Alang tanpa merasa ragu menyambut salam tu. Matanya tepat merenung ke mata Sabri. Walaupun senyuman tak lekang dari wajah Sabri, dia tetap mengelak untuk merenung kembali ke mata Tok Alang. Sabri cuba melepaskan salam, namun Tok Alang terus menggenggam tangan dia. "Pakcik, saya nak salam tangan kawan pakcik boleh?" Tiba-tiba Tok Alang menguntumkan senyuman. Maafkan pakcik, ujar Tok Alang lalu melepaskan genggaman dia. Dan Sabri terus bersalaman dengan Pak Usup seperti tak ada apa yang terjadi. "Pakcik, mari masuk ke rumah. Naik, mari, jemput." Dan mereka pun naik lalu duduk di serambi. "Pakcik, tunggu kejap Saya nak masuk sekejap, nak ambil pelita. Maklumlah pakcik, saya ni orang susah. Karen pun tak ada, kan?" kata Sabri lalu masuk ke dalam rumah. Dan apabila pintu rumah terbuka, satu bau yang amat hanyir keluar menusuk ke hidung mereka ni. Dan pada waktu tu, Tok Alang hanya menggelengkan kepalanya sebagai tanda isyarat. Lalu dia membacakan sesuatu sambil tangannya menggosok ke belakang kepala Pak Usup. Tiba-tiba, bau yang kuat menusuk ke hidung Pak Usup tu hilang. Dan Sabri muncul di muka pintu dengan sebelah tangannya memegang pelita dan sebelah tangannya lagi mengangkat sebuah dulang yang berisi teko dan cawan. Dan pintu rumah tertutup dengan sendirinya. Dan Sabri terus menuangkan air tersebut ke dalam cawan. Bau kopi semerbak menusuk ke hidung mereka berdua. "Pakcik, jemputlah minum," jemput Sabri. Lalu dia pun terus minum daripada salah satu cawan tersebut. Jadi bila melihatkan Sabri telah meminum air itu dulu, Pak Usup terus mengambil cawan lalu menghirup kopi O yang masih panas. "Weh, sedap betul kopi O kamu ni, Sabri ya?" Dan masa tu Sabri menguntumkan senyuman. "Alah pakcik, kopi O biasa je pakcik." Pakcik ni toke warung kopi tau. Pakcik sendiri tak pernah minum kopi O sesedap macam ni. Dan mereka berdua ketawa. Namun Tok Alang hanya diam sambil merenung ke wajah Sabri. "Sabri, ni pakcik nak tanya. Kenapa Sabri tinggal sorang-sorang aja ni? Tanya Tok Alang sebagai membuka bicara.
Saya ni pakcik, orang susah. Dah lah tak bekerja. Isteri pula dah mati. Jadi ada baiknya lah saya serahkan anak saya untuk saudara lain yang jaga. Yang pasal saya ni pula tak perlulah diorang nak risaukan sangat. Daun pun saya boleh makan. Dan masa tu Tok Alang tersenyum lalu mengangguk faham. Pakcik, ini pakcik ni dah minum air kopinya. Pakcik tak nak minum? Tok Alang mengangkat tangan dia. Oh, tak apa. Pakcik belum rasa haus lagi, ujar Tok Alang yang masih tak lekang dengan senyuman. Dan masa tu mata Tok Alang meliar memandang keadaan di rumah. Dan tiba-tiba mata Tok Alang tertancap ke arah celahan papan dinding. Ada sepasang mata yang merah sedang memerhatikan mereka. Pakcik tengah tengok apa tu pakcik? Oh, tak ada apa-apa. Saja je nak tengok keadaan rumah ni. Boleh kamu tinggal sorang-sorang macam ni ya Sabri? Apa pula tak bolehnya pakcik? Saya sorang-sorang je, tak susahkan orang lain pun. Dan masa tu Tok Alang mengangguk faham. Tapi kan Sabri, kedua orang tua kamu tu susah hati, tahu tak? Kamu duduk kat sini sorang-sorang, makan minum kamu macam mana? Orang tua kamu susah hati Sabri. Tiba-tiba wajah Sabri berubah. Pakcik, saya nak minta tolong pakcik. Saya nak minta tolong sangat-sangat supaya pakcik jangan campur urusan keluarga saya. Dan masa tu Sabri mengugut, namun matanya tetap cuba dielak dari bertentang terlalu lama dengan mata Tok Alang. Dan Tok Alang hanya tersenyum. Sabri, kamu marah ya Sabri? Tanya Tok Alang. Dan pada waktu tu Pak Usop dah rasa seriau dah. Dia agak risau jika terjadi sesuatu yang tak diingini. Tiba-tiba Sabri tersenyum semula. Dia menggelengkan kepala. Taklah pakcik. Lagi satu pakcik. Sebelum pakcik berdua ni balik, saya nak minta maaf banyak-banyak tentang perbuatan saya dekat Reban tadi. Saya tak sepatutnya berkelakuan macam tu, ujar Sabri masa tu. Dan mereka berdua mengangguk. Dan Pak Usop pun terus menjawab. Tak apalah Sabri, kami tak marah pun. Kamu jangan risaulah Sabri, oi. Lalu dihirup baki kopi O yang masih panas oleh Pak Usop buat kali yang terakhir. Dan tak semena-mena Sabri bingkas bangun lalu mengemas semua cawan dan masuk semula ke dalam dulang. Terima kasih pakcik berdua sebab sudi singgah ke rumah saya yang tak seberapa ni. Maaflah, sebenarnya saya ada kerja yang kena buat, katanya lalu terus berdiri seperti ingin memaksa mereka berdua untuk beredar daripada rumah beliau. Dan Tok Alang mengangguk faham. Baiklah. Jadi mereka berdua terus bangun, bersalaman lalu turun dari rumah. Tanpa banyak soal, mereka berdua terus berjalan keluar dari halaman rumah. Pakcik, nanti jangan lupa singgah lagi ya, pekik si Sabri ni. Tok Alang menoleh ke arah Sabri. Walaupun dalam keadaan suasana yang gelap, dia dapat melihat dengan jelas satu kelibat sedang berdiri di sebelah Sabri. Dan Tok Alang terus menoleh kembali ke depan. Usop, kamu jangan toleh Usop. Jalan terus. Jangan pandang kiri dan kanan. Arah Tok Alang sambil mengambil bungkusan baki garam yang masih ada di poket Pak Usop. Dan Pak Usop melakukan seperti apa yang disuruh. Dan suasana pada waktu tu dirasakan amat dingin. Beberapa kali dia merasa bulu romanya meremang. Dan Tok Alang mengambil posisi di depan. Dan sambil berjalan, dia merenjis garam di kiri dan kanan jalan sambil mulutnya tak henti-henti membacakan sesuatu. Jadi sesampainya di rumah, Pak Usop terus masuk dan duduk bersandar di sofa.
Sob, kenapa Sob? Kamu okey ke tak ni? Tanya Pak Yus. Yus, entahlah Yus. Tiba-tiba aku terasa macam penat sangat. Badan aku macam rasa panas. Aku tak tahu kenapa, kata Pak Usop yang mula bermandi peluh masa tu. Dan tiba-tiba Pak Usop dia merasa rimas, seolah-olah dia macam tak senang duduk. Dan Tok Alang hanya memerhatikan je. Pak Yus, saya nak minta izin nak buka baju boleh tak Pak Yus? Saya rasa macam panas sangat-sangat lah sekarang ni, mohon Pak Usop masa tu. Dan Pak Yus merasa agak cemas. Dia hanya menganggukkan kepala tanda setuju. Dan Pak Usop terus je menanggalkan baju dia. Badan dia basah kuyup dengan peluh. Dan secara tiba-tiba dan dia berguling ke lantai. Darah membuak-buak keluar daripada mulut dia. Mata dia buntang memandang ke atas. Perut dia berombak seperti sedang berlaku ribut dekat dalamnya. Dan Tok Alang masih lagi berdiri, tenang melihat sahabat dia ni. Dan pada waktu tu, Pak Yus dan Mak Leha menjadi cemas sangat-sangat. Apai tiba-tiba keluar daripada bilik, terus pergi ke sisi Pak Usop untuk tenteramkan dia. Pak Usop, sabar Pak Usop, sabar Pak Usop. Pak Usop kena kuat Pak Usop, sabar Pak Usop. Dan Pak Yus dan Apai cuba memegang tangan Usop yang sedang meronta-ronta seperti orang gila. Dan Mak Leha pula hanya berdiri dekat dinding ketakutan. Alang, takkan kamu nak tengok aja ni Lang? Tolonglah sekali Lang.